Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, selamat menyambut bulan puasa ya. Okay, by the way, sorry kalau aku banyak record macam ni daripada phone, record laptop macam ni sebab aku tak pandai nak record guna laptop. Aku try tak jadi. So, ini je inisiatif aku yang ada. Okay, untuk soalan cash budget, aku pilih satu soalan yang sangat-sangat simple, iaitu soalan nombor 2, Vela Design. Okay, yang pertama kita nak buat, okay, sekejap. Kita nak buat untuk cash budget kan. Okay, untuk kita selesaikan soalan ni, yang pertama kita kena ada, kita kena selesaikan collection sale. Collection, alah, tulis pun tak betul dah. Ya Allah. Yang kedua kita kena selesaikan purchases, payment of purchases. Okay, selepas tu baru kita selesaikan cash budget. Okay, macam mana kita nak selesaikan collection sale, payment of purchase ni? Okay, cara dia adalah di mana kita melihat di sini. Okay, ini kan, sekejap desktop. Okay, cara kita nak kena buat dia macam ni. Okay, ini adalah collection sale, di mana ini adalah payment of purchase. Okay, sebenarnya box ni dia macam ni. Saya kosongkan balik contoh. Okay, nampak tak? Dia kosong, dia tak ada apa-apa nilai. So di mana 350, 550, 700 semua ni datangnya daripada soalan tadi. Okay, kalau kita tengok soalan ni, nampak tak yang ni? Ni 350, 550 mengikut bulan masing-masing. Nampak? September 700, September pun 700. Nampak? Okey, kita buat serentak sebab dia ada serentak. Kalau tak ada serentak, kita buat asing-asing. Okey, untuk purchase pula, dia dah kat sini, nampak tak? 125,000 sampai 90,000. So nampak tak kat sini? So kat sini kita kita jangan tengok lagi kat bawah ni, kita tengok yang atas ni. 125, 850, nampak tak? Ni 125, 850 bahagian sini. Okey, settle kat situ. So macam mana kita nak selesaikan yang sini? Okey, kita melihat kepada soalan. Soalan ni berkata, okey, yang ni padalah. Okey, soalan ni berkata apa? Cash collection lah, collection ni kan untuk ni. Okey, sebanyak 10%. So kita letaklah sebanyak 10%. Okey, sini kita back balik untuk mudah nampak. Sebanyak 10%. Lepas tu dia kata lagi 75% after sale, 1 month after sale. 75% after sale. Lepas tu dia kata lagi remain, maksudnya baki. Maksudnya dekat sini dalam kita punya pembelajaran kita ada 100%, betul tak? 100%, 100%. 100% tu kita kena tolak dengan 10% yang dia bagi. Lepas tu kita kena tolak 75% yang dia bagi. So balance dia tu adalah 15%. So 15% ni adalah untuk bulan yang seterusnya. Nampak? Okey. Selepas tu cara buat dia adalah di mana 10% ni kita darab dengan 350 yang atas ni kan, kita akan dapat 35,000. Kita letak bawah dia. Lepas tu 75% ni 1 month after sale. Maksudnya kita sale bulan Julai kan, 1 month selepas tu, maksudnya bulan Ogos lah kan. 75 darab dengan 350, kita akan dapat 262, 500. Sama juga yang ni 15%, 2 month after sale darab dengan 350. So kita akan dapat 52,500. So settle. Okey, untuk bulan Ogos pula 10% daripada 550,000 kan, sebab Ogos sale dia 550,000. So kita dapat 55,000. So untuk 75% ni pula kita darab benda yang sama, kita letak pada bulan September sebab 1 month after sale. Untuk 15% ni pula kita letak pada bulan yang kedua. Pada bulan kedua ni adalah bulan Oktober lah untuk bulan Ogos ni kan. So 15% darab dengan 550, kita letaklah dekat bulan Oktober ni 82,500. So kalau kita tengok, nampak tak macam dia macam anak tangga ni, kuning macam ni kan, turun macam ni, biru turun macam ni, untuk September warna hijau turun macam ni, Oktober turun, semua turun-turun macam tu. Itulah dia punya flow dia. Okey,
untuk payment untuk purchases pula, dia bagi tahu apa kat sini. Dia bagi tahu payment for material typical made in the month following the one each this cost has been incurred. Maksudnya kat sini kan, payment untuk bahan mentah ni, raw material ni, dia bayar pada bulan berikutnya. Contoh kan, sale pada bulan pembelian ni yang item pembelian ni kan, daripada 125,000 ni. Okey, kita salin balik tadi ni kan, yang atas ni kan. So dia kata dia start beli pada bulan Julai 125,000. Dia tak bayar pada bulan Julai tau, dia bayar pada bulan berikut, bulan Ogos 125,000. So untuk bulan Ogos dia beli sebanyak 850. Dia tak bayar pada bulan Ogos, dia bayar pada bulan September, bulan berikut 850. Samalah juga dengan bulan September, dia beli 300, dia tak bayar pada bulan September, dia bayar pada bulan Oktober 300. So samalah sampailah Disember. So settle kat situ. So kat sini first sekali kita kena kira collection sale lah kan. Okey, yang kedua kita kena kira purchases of material. Ni lah yang aku tunjuk ni. Settle kat situ. Lepas tu kita pergilah cash budget. Tadi aku tunjuk 3 benda kan. Pertama, collection sale. Yang kedua, payment of purchase. Yang ketiga, cash budget. Okey, kita pergi cash budget. Dengan adanya kolom macam ni, dengan adanya butiran macam ni, memudahkan kita untuk buat cash budget lah. Tak buat pun tak apa kalau kita hebat. Kalau bukan hebat lah, maksudnya kita faham lah kan. Okey, untuk cash budget ni pula, first kali janganlah lupa kan nama syarikat. Lepas tu kita punya tajuk cash budget. Kalau balance sheet. Kalau income statement. Kalau cash budget pun samalah, cash budget lah kan. Okey, nampak tak yang aku highlightkan ni, warna pink ni. Nampak? Kalau korang perasan ni, ini antara item yang korang kena ingat sentiasa. Okey, kalau kat sini aku letak nombor, tahu tak, daripada 1, 2 sampai nombor 11. Korang kena hafal lah. Memang kena hafal dan kena ingat. Okey, untuk sale forecasted ni, item yang pertama korang kena ingat, sale forecasted ni datang daripada mana? Datang daripada sale yang korang dapat ni lah, 350, 500. Sale daripada soalan lah maksudnya kan. Okey, salin balik. Dia nak bulan apa? Kita baca soalan. Okey, kita baca soalan. Dia nak Oktober, November, Disember. So kita start dengan Oktober, November, Disember. Ni, kita start Oktober. Sekejap ya. Oktober, November, Disember. So kita highlightkan sikit dia. Kita buatlah warna hijau. Nampak? 320, 350, 850, 240 untuk sale. Tengok kiri kanan 165. Okey, settle kat situ. Kita salin balik saja. Simple. Untuk cash receipt. Cash receipt ni di mana duit masuk. Duit masuk ni apa sahaja item-item yang menyebabkan duit masuk. Macam sale duit masuk kan. Sebab itulah sale duduk kat cash receipt. Okey, di mana dia nak bulan Oktober, November, Disember. Okey, daripada 10% sampailah 50% ni kan. Korang kena ambil lah untuk bulan Oktober, November, Disember. Jangan ambil sale yang atas ni 1, 2, 3 ni. Sebab kita dah masukkan tadi. Kita ambil yang ni, yang bawah ni. Nampak? Okey, aku putihkan dia. Okey, ataupun aku jinggakan dia. Nampak tak? Jingga tak berapa nampak sangat. Kita buat warna apa? Okey, warna ni lah. Sorry, warna apa nak letak? Warna merah lah. Okey, so warna merah ni kita salin balik. Kalau komputer senang lah kan, copy paste kan. Copy and paste. So pergilah kat sini. Nampak tak? Pada Oktober 32,000. Kita tengok balik 32,000, 35, 85, 8,500, 525. Salin balik je 525 apa semua ni kan. So settle lah. So kita baca soalan, ada tak penerimaan lain kan? Dia bagi tahu sini sale, lepas tu payment, lepas tu expenses. Okey, tak ada. So bila tak ada, totalkan dia. Totalkan, sumkan dia kan. Daripada 32,000 campur 525 campur 82, kita akan dapat 639. Sama juga untuk bulan November, sama juga untuk bulan Disember. Settle kat situ. So untuk cash disbursement ni, maksudnya cash outflow, duit keluar. Duit keluar ni berkaitan dengan payment kebiasaannya ataupun expenses. Di mana payment of purchases ni, okay, datang daripada mana? Datang daripada yang kita kira ni. Ni. Nampak tak? Dia nak bulan apa? Bulan Oktober, November, Disember. So kita ambil 300, 224 dengan 165. So letak je lah 300, 240 dan 165. Okay, sorry, sini bukan 240, 24. Typo. Sekejap
Ke saya silap kat sini. 240 lah, betul lah 240. Aduh, salah lah. Okey, kat sini lah typo sebenarnya. Sini sepatutnya 240. Bukan 24. Sorry maaf. Okey. So lepas tu kita dah settle masukkan payment ni. Okey, kita pun pergilah dekat soalan. Dekat soalan ni beritahu, okey, general and administration expenses 25,000. So dia tak bagi tahu untuk bulan mana. So kita anggapkan untuk setiap bulan, di mana 25,000 tadi general and admin expenses ni 25,000 pada setiap bulan. Kalau dia tak bagi tahu bulan mana-mana, kita assume dia tu setiap bulan lah, melainkan dia bagi tahu. Okey, untuk list payment ni pula sebanyak 9,000. So list payment ni pun sama, 9,000 setiap bulan. Okey, so clear lagi, tak ada apa-apa masalah. Untuk depreciation ni kita jangan masukkan dalam cash outflow. Memang dia tu payment dan kita cash outflow, kita duit cash outflow pula dah. Depreciation, duit keluar, betul duit keluar, tapi dia tidak ada duit keluar masuk yang nyata, faham tak? Sebab dia depreciation ni dikira atas aset. Dia tidak dikira sebab kita belanja sesuatu. Bukan macam tu. Okey, so depreciation ni kita highlight warna merah sebab dia tidak termasuk. Okey, untuk miscellaneous ni, okey, miscellaneous expenses ni 2,500. Dia tak bagi tahu juga bulan mana-mana. So kita masukkan sama, 2,500 daripada Oktober sampailah Disember. Okey, tak ada masalah lagi. Lepas tu dia kata income tax 63,000 due in December. Maksudnya dia membayar pada bulan Disember income tax. Maksudnya pada bulan Oktober tak ada, pada bulan November tak ada, pada bulan Disember saja 63,000 yang ada. Okey, untuk progress payment 18,000 new machine. Maksudnya dekat sini progress payment, progress pembayaran dia tu kan 180,000 untuk new machine ni must be paid pada Oktober. Maksudnya dia mesti bayar pada Oktober. Maksudnya pada bulan lain tak perlu. Okey, pada new machine 180,000, bulan lain tak perlu. So settle. So ada lagi tak item lain? Cash on hand. Cash on hand ni bukan duit keluar masuk. Cash on hand ni duit dalam tangan. Okey, itu sahaja. So bila itu sahaja, ni dah soalan dah. Bawah ni dah soalan dah. So kita totalkan dia. Kita dapat daripada 300, kita totalkan semua sampai 180. Tak ada tolak semua tambah. 300 tambah 25 tambah 9,000 tambah 2,500. Kita akan dapat 516. Sama juga bahagian sini. Kita akan dapat 276. Sama juga bahagian sini kita akan dapat 264. Okey, selepas tu di sini bermula korang akan menjadi kekeliruan sedikit, di mana net change in cash. Net change in cash ni maksudnya total cash inflow, duit masuk tadi, total dia kita tolak dengan total duit keluar, di mana total cash receipt kita label sebagai A, tolak dengan total cash disbursement, outflow lah kan, sebagai B. A tolak B, formula dia. So 639, okey, kita highlight ke merah, kita tolak dengan 516. So kita akan dapat 123 ni. Sama juga dengan ni, 2 ni kan. Okey, kita tolak dengan yang ni. So kita akan dapatlah 103 dengan 54. So settle kat situ. So bila settle, kita asingkanlah untuk korang faham. Kejap, kita asingkan satu ruang. Okey, so settle untuk C. Okey, aku senggang untuk korang nampak. So untuk D ni di mana plus beginning cash balance. Di mana plus beginning cash balance? Beginning cash balance ni di mana cash on hand tadi ni. Nampak tak yang 130,000 ni? Ni 130,000. Inilah plus beginning cash balance, di mana cash yang ada dalam tangan korang ni 130,000. Okey, tapi hati-hati, dia bagi tahu kat sini 90,000 minimum. Maksudnya duit korang tu at least kena ada 90,000 paling-paling tidak. Kalau kurang, korang kena buat pinjaman. Kalau lebih, tak payah buat pinjaman. Itu maksud dia, 90,000 must be maintained. Okey, tak apa, nanti kita jelaskan. Okey, selepas tu sekarang ni korang kena tolak dengan interest. Ni formula dia. Okey, tolak dengan interest. So untuk bulan pertama, korang tak ada buat pinjaman, so interest tu tak ada. So abaikan dia, tak ada. So ending cash balance for short term borrowing, maksudnya kan pengakhiran kepada cash balance ni yang kita pinjam. Okey, di mana C tambah D tolak E. C new net cash balance ni tambah dengan D beginning ni, kita tolak dengan interest. So 123 tambah dengan 130, kita
tolak dengan kosong, tak ada interest lah kan. So kita akan dapat 253. So 253 ni, jawapan ni take note betul-betul. 253 ni mana lagi besar dengan 90,000 tadi. Maksudnya 253 lagi besar daripada 90,000. So new financing needed ni maksudnya pinjaman yang korang memerlukan lagi. Contoh kata kat sini bukan 253, tapi contoh kata 80,000. So pinjaman korang kena ada lagi 10,000 lah dekat sini. Tapi sekarang ni 253 tu lagi besar daripada 90,000. So abaikan dekat sini, tak ada apa-apa pinjaman. So ending cash balance ni di mana F tambah G. Dekat sini F, dekat sini G. Okey, bila korang totalkan kat sini, atas dengan bawah ni, korang akan dapat sini 253 tambah dengan kosong. So korang akan dapat 253. Untuk cumulative borrowing, maksudnya hutang terkumpul banyak mana yang korang pinjam sebenarnya. Itu maksudnya. Dia hasil daripada new financing needed lah. Korang salin balik. Okey. Lepas tu, oh by the way, terlupa nak bagi tahu. Lepas korang dah siap kira sampai dekat ni, net cash balance ni, untuk beginning, start daripada beginning D ni kan, yang D sampai ke bawah, korang kena selesaikan daripada 1 bulan ke 1 bulan. Kalau tadi korang boleh selesaikan 3 bulan serentak. Okey, yang ni korang kena selesaikan daripada 1 bulan ke 1 bulan. Okey, selepas tu korang ambil jawapan ni 23 ni kan, ending cash balance apa ni? Ending cash balance ni kan, korang letak kat sini. Okey, kita highlight kan. Kita letak warna kuning lah. Kuning. So nampak tak? 253. So macam tadi, interest belum ada sebab kita tak buat pinjaman. So 103 tambah dengan 253. Tengok balik formula. Okay, C tambah D. C tambah D tolak E. So 103 tambah dengan 253 tolak dengan kosong, kita akan dapat 356. So bila kita dapat ni 356, mana lagi besar dengan 90,000? Okay, kat sini ada minimum balance 90,000. So yang ni lagi besar. So 356 lagi besar. So kita tak perlu membuat apa-apa pinjaman. So kita abaikan. Kumulatif pun tak ada. Hutang terkumpul tu tak ada lah. So kita transfer pergi sini balik 356. So 356 ni di mana korang ambil daripada sini pergi ke sini. Okey, guna formula yang sama, 54,500 tambah dengan 356. Interest tak ada kan. So tolak kosong lah, tak ada apa-apa interest. So korang akan dapat 411,000. So 411,000 ni kan, mana lagi besar dengan minimum cash balance 90,000. So 400 lagi besar. So tak ada apa-apa pinjaman yang diperlukan. So transfer bawah jadi 411. So that's all, settle lah. Begitu je lah cash budget. Ini je lah cash budget ni. Kita tak ada nak tahu dia imbang ke tak imbang. Tak, dia bukan macam tu. Dia just ikut flow saja. Okay, maaf atas kekurangan dan terima kasih kerana melihat. Okay, di sini adalah aku tulis sedikit penyelesaian sale. Yang ni yang kita kena ingat lah. Purchase, lepas tu cash receipt. Apa itu cash receipt? Di sini adalah nota-nota yang aku buat. Kalau nak baca boleh baca. Apa sahaja yang diterima oleh syarikat melibatkan collection sale. Jika ada cash receipt yang lain, masukkan. Contoh cash penerimaan yang lain, kalau ada masukkan. Lepas tu isikan maklumatkan berdasarkan bulan yang dikehendaki. Dia nak bulan berapa? Bulan Oktober sampai Disember. Tulislah Oktober sampai Disember macam tu. Isikan jawapan collection yang dikira. Okey, ni lah collection yang telah dikira ni. Yang aku merahkan ni. Itulah maksudnya. Lepas tu nombor 4 ni cash disbursement pun cash outflow. Apa yang item kena ada? Payment of purchase, masukkan cash flow yang lain yang diberi. Lepas tu jangan masukkan depreciation. Lepas tu masalah payment-payment yang lain kan. Lepas tu net change ni macam mana kita nak dapat. Semua ada formula kat sini. Kalau korang nak baca boleh baca. Okey, begitu je lah. Sekian. Assalamualaikum.